Baik, terima kasih Muammar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pagi ini menerusi rampai pagi dari daerah Tutong ya untuk membawakan antara acara yang akan berlaku di sekitar kawasan daerah Tutong, dan tidak lupa juga perkongsian bahan sisipan yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisi pagi ini ya. Dan Auda yang ingin dikongsikan terlebih dahulu ya, keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang cerah dan amat mengizinkan. Namun apa yang kita harapkan juga agar Auda akan sentiasa meningkatkan lagi kewaspadaan Auda semasa keadaan cuaca yang tidak menentu pada masa ini. Baiklah, Auda seterusnya ingin dikongsikan satu maklumat ya. Iaitu pada hari Khamis 17 November 2022 akan berlakunya penutupan sementara bekalan elektrik yang akan menjejaskan kawasan Simpang 248 hingga Simpang 306 Jalan Layong, Kampung Layong dan kawasan sekitarnya Mukim Lamunin Tutong. Dan penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembersihan laluan rangkaian kawat atas, voltan rendah dan tinggi di kawasan berkenaan. Jadi bagi Auda yang tinggal di kawasan yang terjejas, hendaklah mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan elektrik ini akan bermula pada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Baiklah Auda, seterusnya marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual bagi edisi pagi ini. Bahasa Melayu berkembang sejajar dengan perkembangan budaya. Implikasinya, terdapat bahasa dan kalimat turut mengalami kepupusan yang diakibatkan oleh kurangnya penggunaannya maupun penerus pengguna bahasa tidak menggunakan bahasa dan kalimat itu lagi. Juga pewaris tidak mewariskan kepada penerus bahasa yang seterusnya. Ini termasuklah penggunaan kalimat tua atau suatu perkataan yang pernah dituturkan dan digunakan oleh masyarakat Brunei dahulunya, namun tidak digunakan dan dipraktikkan pada masa kini. Oleh itu, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan mengukayahkan projek penyelidikan bahasa dan kalimat tua sebagai satu usaha untuk menggerakaktifkan penyelidikan budaya dan seterusnya mendokumentasikan hasil pengumpulannya sebagai usaha pihak DBP untuk memartabatkan dan memperkasa bahasa Melayu di negara ini terus dipergiat dengan pelaksanaan projek atau kegiatan yang mampu mengarah kepada pemeliharaan dan pendokumentasian khazanah budaya bangsa. Dayang Ruhana binti Radin selaku penolong ketua projek penyelidikan bahasa dan kalimat tua seterusnya menjelaskan. Alhamdulillah, hari ini Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan mengadakan taklimat penyelidikan bahasa dan kalimat tua sebagai satu langkah permulaan sebelum memulakan projek penyelidikan dan kalimat tua yang akan dimulakan bermula pada tahun hadapan. Langkah inisiatif mengadakan taklimat ini adalah salah satunya adalah sebagai langkah untuk memberi salam terlebih dulu dengan penghulu mukim, pemangku penghulu mukim serta juga ketua dan juga pemangku ketua kampung dalam memberikan penjelasan lagi dengan lebih jelas mengenai projek penyelidikan ini dan juga meminta kerjasama daripada mereka untuk mendapatkan senarai informan yang akan membantu para penyelidik untuk mendapatkan dapatan mengenai bahasa dan kalimat tua. InsyaAllah ia dilaksanakan secara peringkat, iaitu akan diadakan selama 2 tahun dan dimulakan pada tahun hadapan. Di setiap daerah akan dilaksanakan tidak ditetapkanlah bulannya berapa, tapi setiap daerah tim penyelidik akan menyusul ke 4 daerah dan insya-Allah penerbitan penyelidikan dan juga kalimat tua ini akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Biasanya ini merupakan kajian lapangan, iaitu tim penyelidik DBP akan menyusur ke 4 daerah dengan menumbual informan-informan yang akan didapatkan oleh pemangku penghulu mukim ataupun tim penyelidik sendiri akan mencari informan-informan ini akan dengan cara mencari pakar-pakar ataupun warga-warga emas yang mengetahui lebih memiliki pengetahuan mengenai kebudayaan Brunei. Misalnya mengenai memburis perahu ataupun juga kraft tangan, anyaman, kayu ataupun ulam-ulaman. Bukan saja menjurus kepada dari sana kita ni tahu kan, dari sana kita ni tahu misalnya memburis perahu. Melalui cerita-cerita kepakaran mereka mengenai memburis perahu, mungkin adakan terselit daripada di sana bahasa-bahasa tua ataupun kalimat-kalimat tua yang mungkin kita ni masa kini tidak lagi digunakan ataupun tidak diwariskan kepada generasi seterusnya. Dari sana kita ni putik tani kaji dan kita ni tahu dari mana apa maknanya. Dari sanalah kita ni ke masa kini kan pupusan perkataan-perkataan mungkin ini dapat dibakukan ataupun distandardisasikan dan diangkat menjadi bahasa Melayu standard. Kalau kita melihat kalau dulu ada bahasa-bahasa yang dulu tidak digunakan pada masa ini. Yang kalau bahasa-bahasa dululah yang memperkaya bahasa-bahasa dulu. Tapi untuk yang bahasa dulu, misalnya yang diungkayahkan, itu bahasa lama. Tapi bila kita ni standardisasikan, dan masa ni memang distandardisasikan menjadi bahasa Melayu standard, akan lebih melihat ketulinan bahasa Melayu yang ada di negara ini. Jadinya berbanding dengan bahasa Inggeris yang distandardisasikan menjadi bahasa Melayu. Jadinya dari sini kita ni melihat relevannya bahawa ini kepunyaan kita ni yang boleh kita ni angkat dan kita ni dapat banggakanlah menjadi pengantara bangsa Melayu. InsyaAllah apa yang harapan kami akan penyelidikan ini akan berjalan dengan lancar dan akan mendapatkan lebih daripada 100 informan lah. Boleh kita ni akan mendapat lebih sasaran lebih daripada 1000 patah perkataan mungkin daripada bahasa tua dan kalimat tua ini yang mungkin kita ni akan dapat ungkayahkan untuk dinaik tarafkanlah, distandardisasikan jadi bahasa Melayu. Kita ni Dewan Bahasa dan Pustaka melantik 2 orang pakar rujuk yang terdiri daripada Yang Mulia Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Bakir, mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga Yang Mulia Profesor Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid, elit budaya. Dan mereka berdua inilah yang akan menjadi pakar rujuk dan narasumber bagi penyelidikan ini, yang akan meneliti dan juga menyemak semula hasil daripada dapatan daripada penyelidikan ini nanti. Taklimat penyelidikan bahasa dan kalimat tua yang diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong turut menjemput para penghulu mukim, ketua dan pemangku ketua kampung serta wakil dari Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong bagi memberikan penerangan yang jelas mengenai projek penyelidikan yang dilaksanakan untuk sama-sama membantu mendapatkan dan mengenal pasti informan-informan penyelidikan. Untuk menyesuaikan bahasa-bahasa kalimat tua perkataan Brunei untuk diserapkan kepada anak-anak muda. Oleh sebab gadget kita ini yang telah tersebar luas dengan perkataan-perkataan yang di luar daripada pemahaman orang-orang kita ni. Oleh itu memanglah tepat untuk projek ini untuk diserapkan kepada anak-anak muda pada sekarang ini. Cabaran ini memang ada. Banyak pemahaman daripada murid-murid sekolah ini yang sepenuhnya telah diajarkan kepada mereka perkataan-perkataan yang dimodernasikan. Oleh itu sebab betul kalimat tua ini jarang-jarang ataupun langsung tidak dipakai oleh anak-anak muda, para pelajar masa ini. Itu pun yang sudah berumur lingkungan daripada di bawah 40-an itu, artinya diorang sudah ada yang tidak dapat menguasai perkataan-perkataan kalimat tua. InsyaAllah boleh untuk mencarikan sebagai orang-orang jadi informan untuk mengemaskinikan bahasa kalimat tua ini, bahasa Brunei kalimat tua ini untuk dikeluarkan
supaya pemahaman kepada anak-anak muda. Sepertinya ni kata ni sampir. Bahasa sampiran ni maknanya menyimpan kain di atas sampiran ataupun di atas tempat penyimpanan baju. Sampar kadang-kadang samparan ni sebenarnya asalnya sampah. Jadi samparan ni yang tersadai macam di sungai-sungai itu ataupun di siring-siring kawasan jalan raya, sampar memang ada di antaranya. Kadang-kadang ada yang umur yang sudah memang cukup yang kata ni berpengalaman dengan perkataan-perkataan yang telah diorang pakai dulu, sekarang ini tidak dapat diorang keluarkan sebabnya penerimaan di antara orang-orang muda masa ini kadang-kadang tidak tahu apa yang dicakapkan, disampaikan. Seperti orang tua yang sudah berumur, orang yang kata ni selalulah macam memakai bahasa-bahasa itu, memanglah kami akan mencari untuk menjadi seorang informan, untuk menghimpunkan perkataan-perkataan kalimat tua. Dalam kalimat ini, kalimat tua ni memang tidak bersesuaian untuk dimodernasikan. Oleh kerana untuk pengetahuan sebagai orang kita ni penduduk Brunei yang asli supaya tidak pupus, biarlah di antara yang berkeinginan untuk mengetahui bahasa-bahasa kalimat tua itu berterusan. Jangan sampai hilang. Yang kata ni orang tua pupuslah daripada pandangaran, penglihatan, pengetahuan. Rasionalnya, projek tersebut adalah untuk melestarikan dan merevitalisasi warisan bangsa dan kearifan tempatan di samping pengabsahan nilai-nilai kebruneian, selain sebagai nilai tambah sumber rujukan dalam penyebaran ilmu kebudayaan, khususnya mencetuskan kajian dan penelitian lanjutan mengenai bahasa dan kalimat tua di negara ini.